Pengalaman misteri ataupun pengalaman mistik yang pertama yang saya dan Abah pernah lalui adalah ketika kami pergi memburu. Okey, pada hari itu kami berburu pada malam hari lah. Kami berburu pada malam hari. Kami mencari kancil, pelanduk ataupun kijang. Kijang ni kiranya bonus lah. Kebiasaannya yang mudah didapati pada masa itu adalah kancil dan pelanduk. Sekarang dah susah dah dapat. Sebab bukit itu pun dah ditarah. Okey. Apabila pergi memburu, kami akan melalui bukit-bukit kecil. Bukit yang pertama, bukit yang kedua, bukit yang ketiga dan akhir sekali bukit yang tinggi. Apabila kami berada di kaki bukit yang tinggi itu, tiba-tiba ada satu suara yang kuat dan nyaring. Kalau orang tu lemah semangat, bunyi itu boleh menyebabkan seseorang itu terduduk. Pada masa itu kami tiba-tiba terpaku, terkesima, kami tak tahu nak buat apa. Dan Abah pun himpunkan kayu dan buat unggun api. Selepas dia buat unggun api, dia pun nyalakan sebatang rokok. Sambil-sambil dia tengok keliling lah, dia suruh keliling tengok ada bahaya yang mendatang tak daripada atas. Okay? Sebab kita tak tahu apa yang ada ke atas bukit tu, sama ada makhluk yang nampak ataupun makhluk yang tak nampak. Bunyi macam gila bunyi. Dia kuat, nyaring dan panjang. Semakin panjang bunyi itu semakin menakutkan lah. Memang kuat. Siapa yang dengar boleh terduduk. Sebab kita berada di tengah-tengah hutan, tengah malam. Okay, biasanya kami kalau memburu, kami akan masuk lepas maghrib, balik dalam pukul 4 pagi, 3-4 pagi baru balik. So kami tengok pada masa itu tengah malam. So bila Abah berhenti sekejap, Abah hidupkan api rokok dia, Abah buat unggun api. Itu sebenarnya salah satu cara untuk bertenang. Kita alihkan kita punya ketakutan kita daripada ketakutan kepada bunyi tu, kita alihkan kita punya fokus kepada kita buat unggun api. Okey. Binatang pun kalau kita buat unggun api, kalau secara teorinya, binatang pun bila dia tengok kita nyalakan api, dia takut dengan api. Kalau yang buat bunyi tu bukan makhluk seperti kita, dia adalah makhluk halus, bila dia tengok kita nyalakan api, dia pun akan jadi takut. Dia sebenarnya dia boleh tengok aura kita. Bila aura kita daripada takut tu menjadi berani, dia akan berundur lah. Dia akan berundur. Dia akan macam, orang ni tak boleh kacau lah. Dia bukan takut, dia berani. Bila selepas dalam 10 hingga 15 minit, bunyi itu pun hilang. Rokok Abah pun kiranya dah habis 2-3 batang masa tu. Dah habis. Abah dan saya pun dah bertenang. Kami pun meneruskan perjalanan untuk mencari kancil, pelanduk ataupun kijang lah. Kami teruskan perjalanan, tawakal kepada Allah. Sebab kita memang niat nak cari rezeki, bukan niat untuk mengganggu teritori yang buat bunyi itulah. Dia panjang, macam bunyi serigala pun. Macam bunyi, entahlah, ada yang kata mawas, ada yang kata Bigfoot, kita pun tak tahu. Tapi dekat kaki bukit tu memang banyak gajah pada masa itu. Kalau kita pergi kaki bukit tu, kita tengok ada tag gajah. Kadang-kadang kalau tak ada sangat binatang buruan, kami akan bawa balik tag gajah tu untuk kami buat sebagai tapak tumbuh kulat apa panggil kita buat makan. Kiranya kulat dalam hutan lah. Kulat tu kita boleh makan, kita boleh buat masak sup, sedap lah. Okay? Itu adalah pengalaman misteri ataupun pengalaman mistik yang pertama saya mengikut Abah memburu.